Okay, Assalamualaikum. Selamat sejahtera pada penonton-penonton channel YouTube saya. So, hari ni kita ada satu lagi job task kita lah. So, tugas hari ni praktikal lah. Biasalah student praktikal kan. Okay, kita di bengkel. Okay, so bos suruh cuci sikit lah. Okay, whiteboard ni nak suruh pasang kat tempat baru. Okay, so jadi nak tulis yang baru lah dekat whiteboard tu. So kita dah berapa lama ni dia nak bersihkan balik. Okay, so cari-cari tina, tak ada tina. Okay, tina tak ada pula dekat sini. Dah cari merata-rata. So guna apa ada, kita pakai, nak pakai apa ni agak-agak kita pakai petrol. Okay, so yang ada kat sini ada petrol. So jadi dengan kawan-kawan semua berusaha lah untuk padam tu. Kalau tak lagi banyak tu tadi tu, dia punya tulisan-tulisan tu semua kita nak padamkan. So bagi putih balik. Bagi putih balik. So jadi kita berusaha lah. Okay, so jadi pelajar-pelajar praktikal kat sini masuk saya sekali. Okay, dia suruh padam ni bagi putih. So kita buat lah bagi putih. Bagi dia cantik lagi balik bagi bersih balik. So yang hitam-hitam ni cukup tebal dia punya tulisan dia. Ya Allah, nak padam. Semangat. Okey, boleh tahan lah. Punya degilnya tu. Kan berapa kali ambil petrol nak padamkan tulisan-tulisan tu. Nak bagi bersih lah. Okay, jadi so lepas tu kita dah ni, kita cubalah hari ni okey. Daus dengan apa ni? Siapa nama? Lupa pula. Okey, so dia tengah padamkan ni. Okey, guna busa keras jugalah. Terpaksalah. Kadang-kadang pakai petrol pun dia tak nak hilang, kadang-kadang kena tekan sental kuat-kuat. Baru dia hilang. Okey, jadi semangat dia. Okey, bersihkan. Okey, lepas tu bila kita dah bersihkan, dah putih dah ni, so kita nak tunjukkan macam mana nak tanggalkan rivet. Dia punya pemasangan dekat sini kita nak buka balik ni sebab dia nak pasang secara menegak. Jadi Daus tunjukkan cara-cara untuk buang rivet. Maknanya papan whiteboard ni dia dipasang tepi dia tu dengan rivet, bukan dengan skru So ini salah satu teknik kaedah untuk nak buang rivet-rivet yang ada kat tepi tu. Rivet ni dia tak boleh buang pakai screwdriver. Dia kena buang pakai grinder. So jadi ni Daus tengah tunjukkan lah cara-cara nak buang rivet. Maknanya kita nak buka bahagian tu. So nak pasang secara menegak. Jadi kita buang rivet tu lah. Ni nampak. Ini pun dia lekat pakai rivet. Dia punya cangkuk dia tu. So, jadi nak buang rivet tu mesti pakai grinder. Ada 2-3 kaedah lah. Pakai rivet boleh, pakai grinder boleh, pakai drill pun boleh. Drill pun senang juga. Drill je kat lubang tu, dia tercabut lah. Dan lagi satu pakai macam screwdriver lah. Ketuk je cabut. Tu dia tercabut lah tu. So jadi kadang-kadang macam fikir macam susahnya nak buka rivet kan. So inilah salah satu cara macam mana nak buka rivet. Okay, so jadi papan whiteboard ni tepi-tepi dia tu, bingkai dia tu dipasang dengan rivet. Jadi ada cara macam mana kita nak buka rivet tu. Okay, gunakan grinder. Ni dia punya sangkut dia tu penyangkut dia tu pun dia ikat pakai rivet. Memang kuat lah. Okay, rivet tu memang kuat. Jadi dia nak buka balik kita pakai grinder. Okay, ni salah satu knowledge lah, ilmu yang dapat untuk hari ni. Kita dah tugaskan, dah siapkan. Okay, kita pasang rivet. Okay, so jadi senang Okay, bila kita dah potong rivet, dah grind rivet tu, bahagian atas dia tercabut tapi harus diingat bahawa tu ditunjukkan lagi. Okay, bahagian-bahagian ni dia nak kena buang. Dalam bahagian rivet tu ada satu lagi bahagian macam tiang dia lah. Okay, macam tiang yang berada dekat rivet tu, yang menjadikan penyambung rivet tu. Jadi sekarang ni rivet tu tak boleh lagi dibuka.
Rivet tu tak boleh lagi dibuka. Jadi dia kena macam Daus tunjuk ni, dia kena ketuk. Okey. So supaya tiang dia tu tertanggal. Cabut daripada bahagian tu. So dia kena ketuk, keluarkan tiang dia tu, tiang rivet tu. Okey, macam batang batang rivet tu. Kita ketuk, keluarkan. Ini cara-cara nak buka rivet. Okey, boleh. So jadi bila dia dah keluarkan tiang ni tu, batang rivet tu, baru senang kita nak keluarkan bingkai tu lah. Bingkai tu dia nak dikeluarkan. Okey, tengok tu dia keluarkan tiang rivet tu. Jadi bila tiang rivet tu dah keluar, baru boleh buka bingkai tepi tu. Bingkai tepi tu kita nak buka sebab dia ada macam tempat letak, tempat simpan tempat letak marker pen. Macam tu. Jadi dia tak nak pakai benda tu sebab nak pasang secara menegak. Jadi kita buat caranya, kita diminta untuk buka rivet tu dan keluarkan. Jadi ni adalah cara yang ditunjukkan untuk kita keluarkan bingkai tu. Bingkai tepi tu, satu bingkai tepi tu je lah. Sebab dia ada macam tempat letak marker pen. Jadi kita tak nak sebab whiteboard tu nak dipasang secara menegak. Jadi dia tengah keluarkan sepadan tu. Okey, jadi rivet tu dah buka, tiang dia dah keluarkan. So lebih mudah lah untuk kita keluarkan bingkai tepi tu. Okey, jadi bingkai tepi tu kita dah keluarkan, ketuk dia sikit. So dia terbuka daripada whiteboard tu. Okey, jadi senang lah untuk kita pasang menegak. Jadi tak adalah nampak pelik pula bingkai tu kan. Okey, jadi kita dah selesai pasang. Kita dah bukan selesai, kita selesai keluarkan bingkai tepi tu. Dia tak nak bingkai tepi tu. Okey, kita letak tepi. Okey, dia nak biarkan macam tu je. Okey, jadi dah selesai keluarkan bingkai tepi tu. Dia minta keluarkan. Lepas tu kita pasang penyangkut. Okey. Kalau tadi di bahagian yang panjang tu, ni bahagian yang pendek tu lah. Kita ukur betul-betul, pastikan dia tengah antara dua tu. Okey, jadi bila kita dah pastikan bahawa dia tengah antara dua tu, kita tandakan untuk kita drill. Kita drill dan buat lubang lah untuk penyangkut whiteboard tu. Jadi bila penyangkut whiteboard tu kita dah pasang, okey, kita tandakan, dah ukur lah. Maknanya ukuran dia daripada kiri, daripada tepi sempadan tu, bingkai tu adalah ukuran yang tepat lah. Maksudnya sama, balance, seimbang. Okey, jadi bila kita dah ukur belah tepi kiri dengan belah tepi kanan tu sama, jadi baru kita boleh drill. Okey, jadi baru kita boleh drillkan bahagian lubang tu untuk kita pasangkan skru dia, supaya dia kuat lah. Jadi lepas tu baru kita boleh sangkut. Nanti kita tunjukkan pula proses untuk sangkutkan dia lah. Tapi mula-mula ni kita tandakan dulu untuk pasang penyangkut. Okey, jadi bila dia dah ukur sama, so dia tandakan dekat mana tempat yang nak drill lah. Okey, jadi bila ukuran tu dah dipastikan adalah sama dan kedudukan dia seimbang antara kiri dengan kanan. Okey, jadi bila ukuran dia kiri dan kanan tu seimbang, okey, barulah kita boleh mulakan proses drill ataupun tebuk lubang. Okey, ada pembaris itu. Okey, kita ukur, lepas tu dah tanda. Lepas tanda, okey, persediaan untuk drill. Okey, kita ketuk dulu dengan penanda supaya tujuan dia untuk memastikan lubang yang kita nak drill tu tidak lari, maknanya tidak bergerak-gerak. Susah nak drill di tempat yang rata ni. Jadi kita kena ketuk dia sikit sebagai penanda. So jadi mata drill tu boleh drill di bahagian yang diketuk dengan penanda tu. So ada lekuk kat situ sikit. So itulah bahagian untuk kita tebuk lubang tu. Okey, jadi bila kita tebuk, so jadi mudahlah kita boleh drill, kita boleh tebuk lubang tu tepat kat situ. Jadi kita dah pasang kat situ, kita dah tebuk, kita dah pasang penanda. Okey, ini adalah proses untuk melakukan drill lah. Okey, tebuk lubang. Okey, so jadi ni dia mula-mula sekali dia macam
Okey, dia pusing dia buat bagi macam ada lubang sikit lah. Ini macam proses drill, tapi masih macam menggunakan putaran je lah. Okey, dia tak ada impact hammer. Dah lepas lubang tu dah dalam sikit, dah ada bekas, baru kita tukar ke bahagian yang ada hammer. Maknanya macam dia kuat sikit. Baru dia boleh tebuk lubang tu lah. Okey, jadi bila dia dah tebuk lubang, baru boleh. Okey, so kita buat tu untuk skru dulu. Bila dia dah pusing dan ni, baru kita tambah hammer sikit lah. So bila kita tambah hammer tu, barulah dapat tembus lubang yang kita nak drill tu. Okey, baru boleh pasang skru lah. Okey, so jadi proses tu okey, mula-mula kalau dia pakai drill saja tanpa hammer ni memang susah nak tembus lah. Sekadar untuk buat ulur je boleh lah. Tapi kalau setakat nak sambung, nak teruskan tu agak sukar. Okey, jadi proses untuk drill ni tanpa hammer ni dia dah buat. Okey, dia dah pastikan, maknanya dah tak boleh lagi dah. Memang dah tak boleh nak, kalau pusing pun, kalau drill pun dia tak makan dah. Okey, dia perlu tambah elemen hammer. Okey, bila dia dah tambah tu barulah boleh tembus. Dia punya tebing whiteboard ni. Okey, tebing whiteboard ni agak tak adalah keras sangat. Okey, tapi nak buat proses untuk lubang tu dia makan masa sikit lah. Okey, jadi kalau dia tak letak hammer punya ni memang susah lah. Memang dia tak boleh tembus. Okey, jadi dah selesai satu tempat tadi belah sana. Okey, dia ada dua bahagian. Kita nak letak itu penyangkut dia lah. Kita nak letak dua bahagian tu untuk pastikan bahawa drill tu tepat pada lubang yang kita nak buat lah. Okey, jadi bila kita dah buat, lubang tu dah ada, baru kita pasang hammer punya impact dengan drill lah. Drill dengan campur impact hammer tu. Jadi barulah boleh buat lubang. Okey, ini proses untuk nak sangkutkan lah whiteboard ni. Jadi kalau ada kat rumah kan, kita nak sangkut frame ke, ni lebih kurang lah. Dia punya gunakan tu lebih kurang macam dia nak buat proses-proses dia. Boleh DIY je, boleh belajar kan, sikit boleh buat. Okey, ni dia dah tebuk lubang lah. Dia dah guna impact hammer. Jadi hammer tu dia akan tembus lah. Lepas tembus tu, memang kita pasang skru lah lepas tu kan. Ni dia memang dah tebuk lah. Dia macam gegar sikit lah. Okay? Sebab dia pakai impact hammer baru dia boleh tembus ke dalam. Ni pada bingkai tu lah, pada bingkai tepi tu. Inilah proses-prosesnya kalau nak gantung frame. Okay? Kalau nak gantung frame, kita beli frame kan, tak ada penyangkut. Macam inilah proses dia. Okay, kita nak pasang penyangkut dekat dinding, kita boleh buat macam ni. Okay, dia pasang macam ni. Okey, tebuklah dinding tu. Tebuk dinding tu nanti saya akan tunjukkan lepas ni proses tebuk dinding lah. Okey, yang ni adalah proses untuk tebuk dekat lubang dekat tepi frame tu. Jadi bila dia dah tebuk tu, okey. Dia agak keras sikit lah So jadi akan tekan sikit. Okey, sebab dia dah tekan tu, baru dia boleh tembus lah. Okey, dia nak buat lubang dekat tembok, dekat tepi bingkai tu. Okey. Lepas tu kita letakkan penyangkut tu. Okey, lepas letak penyangkut tu, baru kita skrukan. Okey. Kita takut nanti terlupa pula letak penyangkut tu, kita sayang skru je. Tak jadilah. Okey, jadi kita letak penyangkut tu dulu, lepas tu baru kita taut skru. Okey. Jadi bila dah letak skru tu, nak letak tu kena pada kedua-dua bahagian lah. Kena ada pada kedua-dua bahagian. Okey. Untuk pastikan dia ketat lah. Okey, untuk pastikan dia ketat. Okey. Jadi bila dia dah ketat, maknanya boleh lah. Barulah kita nak buat ni. Macam ni dia nak pastikan betul-betul ketat Sebab kita sangkut dekat papan bila sangkut kat belakang tu papan. Okey, kadang-kadang dia jadi macam dah loose. Ya. Dia jadi tak berapa kuat dah. Okey, dia tak kuat. Tapi biasanya kalau kayu papan tu elok lagi, baik. So jadi senang untuk nak skrukan, dia memang melekat.
Jadi kalau macam ni, kalau papan ni macam papan ni dah lama whiteboard ni dah, papan dia tu dah lama, agak lemah sikit lah dia punya struktur dia tu. Jadi okay, kita cuba skru dulu, kita cuba skru bagi pastikan bahawa penyangkut tu boleh melekat dengan kuat lah. Okay, dia test. Okay, tapi kalau kata penyangkut tu masih lagi, kita dah tekan, dah puas, dah skru kan, maknanya memang struktur skru dengan kayu tu tak dapat cengkam. Okay, dia tak dapat cengkam dengan baik. Okay, dia masih bergoyang kat situ. Jadi kita buat untuk bagi pastikan bahawa dia kena betul-betul melekat dengan bingkai tu. Okay, so skru dia cuba ketuk bahagian dah. Nak pastikan dia maknanya melekat dekat kayu tu. Kadang-kadang tu kayu ni dia dah macam boleh kira reput lah macam tu. Macam dia dah tak berapa kuat struktur tu. Okay, struktur kayu tu dah tak berapa nak boleh, maknanya skru yang masuk dalam kayu tu dia dah tak boleh nak cengkam. Tu dia punya sedikit lah dia punya kelemahan-kelemahan dia. Okay, dia cuba untuk ketatkan supaya dia tak bergerak. Okay, kita tak nak lah nanti kan, bila dah sangkut lama-lama kan dia tertanggal pula kan, bahaya kan. Jadi sebab tu kita nak pastikan bahawa skru tu betul-betul ketat lah. Tapi kayu ni pun dah ini cerita dah berapa lama dah kayu ni. Kayu whiteboard ni dah lama sangat. Okay, jadi bila dah kita cek masih lagi belum sepenuhnya kuat. Okay, so kami ambil keputusan untuk lakukan sedikit drill lah. Okay, so ni MIG, kita drill pula, kita welding. Okay, kita welding, buat kimpalan sikit supaya penyangkut tu kuat. Maknanya kita tap dia kepada frame tepi tu supaya memastikan bahawa dia betul-betul kuat lah. Maknanya kita tak nak lah, okay, kita tak nak lah mudah tertanggal. So lepas di welding, memang kuat lah penyangkut tu kan. Dia punya melekat dekat frame tepi tu memang kuat. Okay, so dia dah sambung kat situ. Jadi dia tunjukkan mudah untuk welding lah. Okay, kita welding sikit, kita tap je lah. Jadi bila tap tu guna MIG tu senang. So memang dia melekat tu kuat lah. Bila dia melekat kuat tu, jadi mudah untuk kita sangkut nantilah. Okey, dia tunjukkan kat situ. Mana bahagian yang tak berapa kena lagi, so kita dah pasang welding kat situ. So dia melekat lah. Okey, penyangkut tu melekat dengan frame tu. Okey, jadi kita cuba untuk memberikan penyangkut tu kekuatan. Maknanya tak mudah tanggal. Dah tak ada goyang lah, maksudnya kita tak nak dia goyang-goyang lagi. Okey, jadi bila dia dah check, tengok sama ada penyangkut tu dapat melekat, maknanya dah dikimpal. Tadi kita dah skru pun dah kita kimpal, welding dia lagi. So dia memang sepatutnya kuat lah. Dia punya pencairan, pencantuman antara frame dengan hook tu, dengan penyangkut tu. Okay, so dia sesuai. Jadi bila kita dah ni, dia pun dah sejuk sikit. Okay, so kita check balik lah. Kita nak check balik, memang maknanya betul-betul penyangkut ni memang tak ada masalah. Okay, memang penyangkut tak ada masalah. Okay, bila kita dah check tadi, so ada satu part tu yang kurang, welding dia kurang dia tak bercantum. Okay, sebab tu kita kena buat checking balik. Kita kena check lah balik, tengok-tengok ada satu kat sini. Kita guna cara mata kasar je lah. Jadi bila guna mata kasar ni, pencairan welding tu, so dia dapat melekatkan antara hook tu, penyangkut dengan frame tu. Okay, so itu dah setengah check lah. Okay, bila kita dapati, okay, bila dah okay, dah puas hati, okay, so jadi kita boleh terus pasang dekat dinding. Okay, inilah hasil dia bila dah pasang dekat dinding.
Okey, terima kasih kerana sudi menonton channel YouTube saya. Jangan lupa subscribe channel saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.